InsyaAllah. Coba satu. Coba satu dulu. InsyaAllah kita mulakan pengajian malam ni dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram wa ashab rizam sya'ulahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok. Ini hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "Majridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya, barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkim wa nafa wa intifa wa rifadatu istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatul khairi ibtigha mardati wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, yang saya muliakan Fadil Tuan Imam kita malam ni, seluruhnya saya muliakan Fadil Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah, lagi kita dapat bersama malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita sama-sama berkongsi kan apa-apa yang terkandung dalam kitab ini, iaitulah kitab Qalbun Salim, hati yang sejahtera, syarah kepada kitab Penawar bagi Hati, insya-Allah. Dan kita berada di muka surat 106, betul tak? 100
Nombor 14. Nombor apa? 140. Yang 141. 141. Okey, buka surat 106 lah. 104. Kalau 104 ni yang itulah yang ada berapa tu, ada 14 tu. 14 perkara kan. 14 keburukan zina tu. Dah habis dah kan? Dah habis kan? Ada satu lagi. 141. Mesnya kan? Tunjukan. Kau tak sama cetakan. Cetak lain. Kadang cetak lain tak sama. 141. Ni ya. Ini 141. Berzina ni. 15. Ni. Ni 139. Itulah dalam ayat itu. Saya punya 139. Tu 141 tak sama lah. InsyaAllah. Gambar ni jalan tak? Jalan lah. Penuh Okey, insyaAllah. Jadi kita lihat di 141. Kalau saya punya 139. Dalam ayat ini kan, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan zina setelah menyebutkan syirik. Ayat mana tuan-tuan? Tu ayat atas tu lah, surah Al-Furqan tu. Betul tak? 139. Inilah surah Al-Furqan. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznu wa may yaf'al zalika yalqa asama yudha'af lahu al'azabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Surah Al-Furqan. Maksudnya apa tuan-tuan? Wallazina la yad'una ma'allah, dan orang-orang, ataupun di sini terjemahkan, dan juga mereka tidak menyembah sesuatu yang lain daripada Allah. Kalau terjemahan secara harfiahnya macam ni, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, dan orang-orang yang tidak menyembah ataupun tidak menyeru beserta Allah Ta'ala itu Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsal lati, dan tidak membunuh, tidak membunuh jiwa yang diharamkan bunuh, illa bil haq, kecuali dengan yang benar. Wala yaznu, dan tidak berzina. Wa may yaf'al zalika, barang siapa yang melakukan demikian. Demikian tadi maknanya menyekutukan Tuhan, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan bunuh, kemudian berzina. Wa may yaf'al, barang siapa melakukan demikian, yalqa asama, jadi mereka mendapat balasan dosa. Mereka mendapat balasan dosa. So mana ada 3 lah. 3 perkara yang ditegah. Pertama, menyekutukan Allah, syirik. Yang kedua, jangan bunuh jiwa yang diharamkan bunuh. Kerana manusia ni haram kita menjatuhkan kehormatan dirinya. Haram kita menzalimi mereka, apalagi membunuh. Kecuali yang dibenarkan bunuh ini dengan hak, bil haq, dengan sebenar. Maksud dengan sebenar apa tuan-tuan? Contohnya orang-orang yang murtad, orang Islam murtad, maka halal darah. Tu dia kata dia halal bunuh tu. Tapi setelah diberikan nasihat semua kan, kalau ikut nuna Islam kan, maka naklah dibunuh. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, man badala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang menukar agamanya maka naklah dibunuh. Itu juga dengan perempuan dan lelaki berzina, kemudian telah berkahwin maka halal dibunuh. Tapi kita orang biasa tak bolehlah bunuh. Maknanya mesti ada arahan daripada pemerintah, orang baik bidang ataupun kata yang berautoriti. Siapa yang berautoriti? Hakim kan.
So hakim dah menjatuhkan hukuman tu, dan undang-undang itu pokok kuasa lah. Kalau undang itu pokok kuasa dalam negara, barulah boleh kita laksanakan. Selagi mana tak pokok kuasa, maka tak boleh kita laksanakan. Itu. Baik, kemudian yudha'af lahul azab yaumal qiyamah. Kemudian diganda-gandakan baginya azab pada hari kiamat. Bagi yang melanggar tadilah, yang melakukan 3 perkara tadi: syirik pada Allah, kedua membunuh jiwa yang diharamkan bunuh, ketiga berzina. Allah Ta'ala yudha'af lahul azab, Allah Ta'ala mengganda-gandakan azab bagi dia. Wa yahlud fihi, kemudian dia kekal di dalamnya, dalam neraka. Muhana, dalam keadaan terhina. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan zina setelah menyebutkan syirik. Betul tak? Mana syirik, berzina disebut nombor 3, syirik nombor 1. Kemudian pembunuhan terhadap jiwa diharamkan Allah Ta'ala bunuh. Ini menunjukkan buruk dan kejinya perbuatan zina. Menunjukkan buruk dan kejinya perbuatan zina. So di situ zina nombor 3 lah. Di samping syirik dan juga membunuhkan jiwa diharamkan bunuh. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Quran lagi, wala taqrabuz zina innahu fahijatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri perbuatan zina, sebenarnya zina adalah satu perbuatan yang keji dan seburuk jalan, ataupun di terjemah sini satu jalan yang jahat lah. Wa sa'a sabila. Kenapa diharamkan zina? Sebab implikasi zina ni banyaklah, kesan buruk je banyak. Kesan buruk je banyak, kan? Salah satunya ialah mengundang bala bencana daripada Allah lah. Mula bencana daripada Allah, lepas tu runtuhnya masyarakat, kan? Kemudian apa lagi? Kalau ada anak nanti, anak tu tak satarah, kan? Kemudian boleh mengundang penyakit macam-macam lagi lah. Penyakit sifilis, penyakit AIDS kan? Tu semualah tu kesan daripada perzinaan. Baik, kemudian janganlah melakukan zina, maknanya menghampiri zina dengan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan zina sahaja dalam syarak. Jadi apa saja perkara-perkara yang boleh membawa pada zina, maka benda itu tegah. Kalau apa saja perkara yang membawa pada zina ditegah, so sudah tentu perzina lebih lagi ditegah. Zina lebih lagi ditegah. Kenapa? Dia akan meruntuhkan institusi masyarakat, institusi keluarga dan sebagainya. Islam membolehkan perkahwinan sebagai satu ikatan suci antara lelaki dengan perempuan. Perkahwinan adalah sunnah para nabi dan para rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala mengahwinkan Nabi Allah Adam AS dengan Siti Hawa. Sebagaimana Allah Ta'ala mengahwinkan si Nabi Sulaiman dengan Balqis. Siti Balqis kan, Nabi Sulaiman dengan Siti Balqis. Kemudian Nabi Allah Ayub dengan Rahmah. Kemudian Nabi Allah Yusuf dengan Zulaika. Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Sarah dan juga Siti Hajar. Kemudian siapa lagi? Nabi Allah Musa dengan Sapura, dan Nabi Muhammad SAW dengan isteri baginda Rasulullah SAW. Jadi jadi kalau zina kata bermahar jala, sudah tentu runtuhnya masyarakat itu, runtuhnya institusi masyarakat, mengundang bala bencana, kan, wabak penyakit dan sebagainya. Baik, seterusnya tuan-tuan, Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa yang paling besar daripada sisi Allah? Lalu baginda menjawab, engkau syirik pada Allah, sedangkan Allah Ta'ala yang menjadikan engkau. Kemudian aku berkata, memang besar dosa besar itu. Aku bertanya lagi, kemudian apakah dosa besar selepasnya? Lalu baginda Rasulullah menjawab, engkau membunuh anakmu kerana bimbang dia makan bersamamu, kerana takut miskin. Aku bertanya lagi, kemudian apakah dosa besar selepasnya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, engkau berzina dengan perempuan yang hampir dengan rumahmu, yang hampir dengan rumahmu. Makna berzina dengan jiranmu sendiri. Masya Allah.
berzina dengan jiranmu sendiri. Okey. Ini kategori besar lah. Pertama, syirik pada Allah. Kedua, membunuh anak sendiri. Membunuh anak sendiri kerana bimbang jatuh miskin. Kalau seandainya anak tu makan bersama dengan ibu ayah dia sendiri, jadi ayah dia ataupun mak dia bunuh. Banyak zaman sekarang tuan, kita tengok kan. Takut kita sekarang, zaman sekarang ni. Mak ayah bunuh anak sendiri tuan-tuan. Kita dengar kan. Takut kita. Kemudian apa lagi? Dosa besar selepasnya, berzina dengan perempuan yang hampir dengan rumahmu. Inilah jiranmu sendiri. Masya Allah. Ini yang kita takut zaman sekarang ini. Jadi kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala. Janganlah perkara ini berlaku lah dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, adik-beradik kita dan sebagainya, kan? Dan sebagainya. Baik, kemudian kita lihat siapa Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud, tuan? Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Huzali. Dia ni sahabat ke-6 paling awal masuk Islam. Rupanya dia ni antara orang yang paling awal lah masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadat, tuan-tuan. Pernah berhijrah ke Habsyah sebanyak 2 kali dan ikut serta dalam semua peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua peperangan dia ikut. Masya-Allah. Kalau kita hidup zaman tu, tuan-tuan, kita pun mungkin akan terlibat juga dalam peperangan lah, ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak zaman dengan Rasulullah. Kemudian berjaya membunuh Abu Jahal dalam perang Badar. Masya-Allah. Dia berjaya membunuh Abu Jahal. Tapi sebelum dia berjaya membunuh Abu Jahal, kan, sebenarnya ada 2 orang adik-beradik. 2 orang adik-beradik yang berjaya menetak kaki. Berjaya menetak kaki Abu Jahal. Saya tak ingat 2 orang itu, kan. Mereka lah 2 orang inilah yang berjaya sebenarnya menumbangkan Abu Jahal. Sebelum tu Abu Jahal dia ni waktu dalam peperangan dia dikawal rapat. Dia dikawal rapat oleh dia punya tentera-tentera dia. Dia dikawal rapat oleh tentera dia. Maklumlah dia ketua. Jadi dia pun takut mati. Jadi dia sentiasa dipagari oleh kawan dia, tentera-tenteranya yang mempertahankan diri dia. Tapi 2 beradik ni, tuan, dia berjaya meletak Abu Jahal sehingga dia jatuh bawah. Kemudian Ibnu Mas'ud datang, lalu dibunuhnya Abu Jahal. Abu Jahal terbunuh dalam peperangan Badar. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, ambillah Al-Quran daripada 4 orang. Pertama Abdullah, iaitu Ibnu Mas'ud. Yang kedua Salim, iaitu hamba Sayyidina Abu Huzaifah. Ketiga Muaz bin Jabal. Dan yang keempat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ini antara sahabat-sahabat yang alim Quran lah. Ada lagi ramai yang alim Quran. Ramai lagi. Said bin Sabit pun alim Quran juga. Alim Quran. Kemudian siapa lagi? Ibn Abbas pun termasuk orang yang alim Quran. Ramai yang alim Quran sebenarnya. Dia meriwayatkan sebanyak 848 hadis. Meninggal di Madinah tahun 30 Hijrah dan dimakamkan di perkuburan Baqi', Jannatul Baqi' ataupun di perkuburan Baqi'. Okey, perkuburan Baqi' ni kat mana tuan-tuan? Mekah ke Madinah? Madinah, kan? Perkuburan Baqi' Madinah lah, sebelah daripada Masjid Nabawi, kan? Masjid Nabawi. Okey. Itu dia Ibnu Mas'ud. Dia ni alim Quran, kan? Tetapi bukan dia saja, ramai lagi sahabat-sahabat lain lah yang alim tentang Quran ni. InsyaAllah, tuan-tuan. Jadi dalam hadis ni, tuan-tuan, memberi kepada kita antara dosa-dosa besar. Pertama, syirik pada Allah. Jangan kita buat. Kan, syirik ni ada 3. Sama ada daripada pertama, menyekutukan Allah daripada sudut akidah, etikad dia, kemudian perbuatan dia dan juga amalan dia. Dia 3 tu, syirik tu. Cuma syirik ada 2 juga pembahagian, khafi dan jali. Ada syirik khafi, ada syirik jali. Khafi ni syirik yang tersembunyi. Jali ni terang.
Jadi terang. Khafi ni itu yang kata bila beramal tu menunjuk-nunjuk kat orang, riak. Itu termasuk dalam syirik khafi lah tu. Kemudian yang boleh matakan etikat tu daripada tiga sudut lah. Pertama dari segi etikat dia, ni benda boleh matakan akidah. Yang kedua daripada segi amalan dia, perbuatan dia sendiri jelas. Dan yang ketiga dari segi lisan, perkataan dia. Perkataan menunjukkan kepada kufur. Perkataan kufur boleh terbatal akidah. Bercita-cita untuk murtad pun boleh jatuh murtad. Bercita-cita untuk murtad, walaupun dia belum murtad tadi, tapi dah bercita-cita murtad, boleh dikategorikan sebagai murtad. Macam tu. Tapi yang mana yang mengiktiraf tu mufti lah, mufti, jabatan kuasa fatwa, kan, mereka yang boleh iktiraf sama ada murtad atau murtad. Tapi kalau sebut dalam kitab, mana iltizam nak murtad, boleh murtad lah. Bercita-cita nak murtad, boleh murtad. Sebabnya jangan bercita-cita pada murtad. Baik, kemudian kita lihat tambih tu. Tambihun maknanya peringatan. Pernah dengarkan perkataan tambih? Tambihul Ghafilin. Kan ada satu nama kitab Tambihul Ghafilin. Tambihul Ghafilin maksudnya peringatan kepada orang-orang yang lalai. Dia ada kitab Arab dia dan ada kitab Rumi, Jawi, terjemahkanlah. Iaitu dia ada banyak bab lah dalam kitab Tambihul Ghafilin ni. Tambihul Ghafilin ni lebih kepada sufi ataupun akhlak. Gitu. Jadi di sini dia kata ada beberapa perkara menyebabkan fakir. Ada beberapa perkara yang boleh menyebabkan kita jatuh fakir. Pertama, kata Imam As-Suwaifi, antara perkara yang boleh menyebabkan kefakiran termasuklah banyak tidur. Termasuk banyak tidur lah. Tidur kan, pagi sampai petang sampai malam tidur je. Dia bangun tu time makan je. Dia bangun time makan. Okay, lepas makan tidur balik. Macam Pak Belalang lah tu. Piramli kita Pak Belalang kan. Tapi Pak Belalang jaya juga menikah dengan puteri raja dia. Berjaya menikah dengan puteri raja. Ni tak berjaya langsung. Abuk pun tak ada kan. Jadi mengharapkan pemberian daripada orang. Kalau orang bagi, bagilah. Adalah. Kalau orang tak bagi, tak adalah makanan. Sebab apa? Malas. Berat tulang. Berat tulang. Mata tu, kalau buka mata sekejap, lepas tu kuyu balik. Lepas tu lolap balik. Macam tu. Ini bahaya ni orang terlolap ni. Buat kereta terlolap, payah. Bawa bas, buat lori terlolap, tengok macam mana. Kalau tuan-tuan tengok dalam video ke YouTube kan, tengok macam mana kalau orang buat lori terlolap. Habis lah. Dia tak boleh terlelap. Berapa second terlelap je habis. Masuk ke laluan orang lain. Ataupun masuklah longkang, masuk terjun dalam sungai dan sebagainya. Kalau hidup tak apa, ni mampus. Baik, kemudian tidur telanjang. Ni pun boleh menyebabkan kefakiran. Tidur dalam keadaan tidak berpakaian. Malah orang kata mengundang pula syaitan. Syaitan tengok pun senyum kan, golaan. Malaikat pun cabut lagi. Tak berani tengok, telanjang kan. Kemudian makan dalam keadaan belum berhadas besar. Belum mandi hadas besar. Dah sibuk nak makan. Patutnya pergilah mandi dulu. Kemudian tidak mengambil berat tentang makanan jatuh. Makanan jatuh tu sepatutnya kita kutip. Kalau Nabi tu kan, kalau makanan jatuh tu Nabi ambil tu. Walaupun sebiji nasi tu Nabi ambil. Kita ni mewah tu kan. Kita ni mewah. Tengoklah makanan, kena membazir bazir makanan. Sebab apa? Kita ni rasakan negara kita ni kaya. Sebabkan negara kita kaya, mewah. Jadi dalam bab makanan ni kadang-kadang kita membazir lah. Berlebih-lebih dalam bab makanan. Makanan terlampau banyak dimasak pun
Kan susah juga. Buat majlis kuning kenara. Lepas tu makanan ya Allah tahu yang kau pakar dalam bab masakan. Sebabkan dia pakar bab masakan, semua masakan dia masak. Apa terlintas dalam hati semua dia masak Sampai 30 jenis makanan. Orang yang dia panggil tak ramai pun. Tapi makanan macam-macam jenis makanan, kuih-muih dan sebagainya. Akhirnya membazir, itu tak? Kalau dia bawa balik buku tapau bawa balik lah. Bagilah pada ahli keluarga makan. Okey jugalah. Ini membazir macam tu je, tak ada siapa nak makan. Kemudian membakar kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Membakar kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Ni pun boleh menyebabkan fakiran. Kalau bakar buat apa Biasa kita goreng kan. Membakar kulit. Kita ambil isi je. Kulit nak apa? Betul tak? Bawang ni biasa kita ambil isi je. Kulit tu kita tak ambil kan. Saya tak pastilah apa tujuan membakar kulit ni. Membakar kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Kemudian menyapu dalam rumah waktu malam. Menyapu dalam rumah waktu malam. Ni tegahlah. Kalau ikut orang tua pun tak bagi, tu tak? Betul tak? Tua tu tak bagi tak orang tua menyapu tengah malam? Tak bagi kan? Menyapu ni siang. Baik, kemudian meninggalkan sampah dalam rumah. Meninggalkan sampah dalam rumah waktu malam. Dia ada sebut malam tak? Tak ada. Dia tak sebut. Meninggalkan sampah dalam rumah. Maknanya keluar ke rumah tapi sampah dalam rumah. Biar macam tu 2-3 hari tuan-tuan. Ini menyebabkan kefakiran. Sebaik-baiknya kalau kita nak pergi kerja, nak keluar rumah, sebaik-baiknya naklah kita kemaskan rumah dulu. Basuh pinggan ke apa-apa betul kan. Dah selesai barulah kita keluar daripada rumah. Lainlah kalau seandainya ada lagi ahli keluarga dalam rumah tu. Kita pergi kerja tapi anak kita ada. Kita minta anak kita kemaskan, bersihkan, basuh dan sebagainya. Ni semua nak keluar. Semua nak pergi kerja. Jadi tak ada orang dalam rumah. Kemudian dibiarkan pinggan-pinggan mangkuk tidak berbasuh. Kan? Ini satu benda yang ditegahlah. Membiarkan sampah berlunggut dalam rumah. Ni pun jadi masalah. Kemudian berjalan di hadapan para masyayikh. Berjalan di depan para guru. Ni pun ditegah ataupun dilarang. Masyayikh ni guru lah. Maksud guru ini guru-guru agama lah. Guru-guru agama, para ustaz tizah dan sebagainya. Sebenarnya dilaranglah kita berjalan di depan guru. Kalau nak jalan depan guru pun mesti minta izin daripada guru. Kemudian memanggil kedua orang tua dengan nama mereka. Ini memang kurang ajar lah tuan-tuan. Memang kurang ajar lah. Biasa anak kalau panggil ayah apa? Panggil ayah kan? Ayah, abun, abi, apa lagi? Biasa panggil apa? Kalau tuan panggil apa ayah anak? Abah. Abah, ayah, apa, mak. Itu bukan. Itu India punya. Itu made India punya. Okey. Biasa panggil ayah lah. Ayah, abah, kan? Abi, abun, macam tu. Kemudian jadi dilarang memanggil nama ayah itu dengan nama dia. Ini kurang ajar lah nama dia. Kurang ajar nama dia. Ataupun memanggil nama mak dengan nama dia. Kemudian mencuci tangan dengan tanah. Mencuci tangan dengan tanah. Ni tak faham lah apa maksud ni. Biasa kita ni senanglah dengan air kan. Jadi kemungkinan cuci tangan ni mungkin di negara Arab kot. Di negara Arab kan. Jadi sana air tu kurang. Disebabkan air kurang, jadi menggunakan tanah. Biasa tanah ni biasanya untuk samak kan. Kalau menggunakan tanah.
Jadi kalau menggunakan tanah, tiba-tiba menggunakan tanah tanpa ada keperluan menggunakan tanah, jadi buat apa nak gunakan tanah? Apalagi kalau ada air. Kalau ada Malaysia ni mewah air kan. Kalau tak ada air pun kita tunggulah air ada. Air dah ada kan barulah kita mandi ke ataupun basuh pinggan ke dan sebagainya. Kalau di Malaysia ni kalau air tak ada pun tak lama. Kejap lepas tu kan air ada lah. Baik, kemudian meringankan solat. Meringankan solat ni pun termasuk dalam menyebabkan kefakiran. Sibuk dengan hal dunia sehingga kan sembahyang diabaikan. Sembahyang diabaikan, sembahyang dilewatkan, ataupun ada masa buat, ada masa tak buat, tengok mood. Dia kata tengok mood akulah. Kalau aku ada mood, aku sembahyang. Kalau aku tak ada mood, aku tak sembahyang. Macam tu. Mudah itu kan dia bagi jawapan macam tu. Kemudian menjahit pakaian yang sedang dipakai di tubuh sendiri. Ada siapa buat? Tak ada kan? Tercucuk kan badan kan. Tengah pakai baju koyak lepas tu jahit sendiri kan. Biasa jaranglah buat. Tapi kalau ada orang buat tu tak tahulah, mungkin dia tak betul kan. 3 suku ke, mungkin orang 3 suku dia buat lah macam tu. Kemudian tergesa-gesa keluar menuju ke masjid. Tergesa-gesa keluar menuju ke masjid. Ini tak faham lah. Apa maksud tergesa-gesa sedangkan kita digalakkan segera ke masjid? Kita digalakkan pergi ke masjid. Cuma dia kata tergesa-gesa keluar. Tergesa-gesa keluar bukan masuk Tergesa-gesa keluar menuju ke masjid. Betul tak? Tergesa-gesa keluar menuju ke masjid. Lambat lah. Mungkin lambat lah kan. Mana dia lambat hadir, lepas tu dia kelang kabut. Kelang kabut nak pergi masjid. Okey. Itu maksudnya tergesa-gesa keluar menuju ke masjid. Mana dia dah lewat lah. Bila dah lewat, jadi dia kelang kabut. Kemudian pergi awal pagi ke pasar dan lambat ketika balik pada pasar. Ini orang berniaga tu kan. Orang berniaga ni memang kena pergi pasar copet sikit. Pergi awal pagi ke pasar dan lambat ketika balik pada pasar. Pergi awal tu okey lagi lah. Pergi awal tu okey lagi. Kalau kita nak ikan fresh, nak semua fresh, sayur fresh, biasa kita pergi awal kan. Macam ni. Cuma masalahnya lambat balik. Mana pergi dia melangok. Tu tak tahu. Dia pergi copet, balik lambat. Mana pergi menjajah mungkin banyak mana tempat singgah tu tak. Banyak mana tempat singgah. Kalau orang berniaga pasar tu, kalau ada 50 orang berniaga, mungkin 50 tu mungkin dia singgah tempat tu kan. Tu mungkin sebabkan dia balik lambat daripada pasar. Ataupun mungkin ada sebab lain lah. Kemudian tidak membasuh pinggan mangkuk. Macam saya cakap tadi, tidak membasuh pinggan mangkuk, ataupun biarkan pinggan mangkuk terbiar macam tu kan. Terabur dekat sinki tu, panas sinki tu. Masing-masing mengelak nak basuh. Suami kata suruh isteri basuh, isteri kata suruh suami basuh. Ataupun mak ayah kata suruh minta Angah basuh, Alung basuh. Alung kata dia sibuk nak buat kerja sekolah. Masing-masing sibuk nak buat kerja sekolah. Jadi akhirnya pindah mangkuk macam itulah, terbiar kat sini. Tetamu datang baru sibuk nak basuh. Tetamu datang baru sibuk nak basuh. Tu jangan kita biarkan pinggan mangkuk bersepah ataupun bersusun dalam sinki tu sehingga kan mengundang benda yang tak elok lah. Serangga-serangga dan sebagainya. Baik, kemudian membeli roti yang terpotong daripada orang fakir yang meminta. Membeli roti yang terpotong daripada orang fakir yang meminta. Apa maksudnya tuan-tuan? Saya pun tak faham apa maksudnya ni. Membeli roti yang terpotong daripada orang fakir yang meminta. Tak faham kan? Saya pun tak faham tuan-tuan.
Kan? Membeli roti yang terpotong daripada orang fakir yang meminta. Tak apalah, tinggalkan dululah. Takut saya terjelas salah nak ulas itu. Nak menghuraikan takut salah. Ya, tak betul Kemudian memadam api dengan meniup. Memadam api dengan meniup api. Meniuplah supaya api terpadam. Ini tak digalakkan. Api pelita lah. Api pelita kan. Ambush tu kan. Tapi tak digalakkan lah. Gunalah benda lain lah boleh memadamkan. Ambil lah apa kotes ke apa benda lain untuk kita padamkan. Tak digalakkan meniup lah. Meniup api dengan orang tiup lilin tu. Orang tiup lilin ketika sambut birthday kan. Hari kelahiran. Kan penuh lilin tu. Kalau umur 50 tahun tu kan, mana 50 lilin. Kalau umur 70 tahun 70 lilin nak kena tiup. Kan kau pensan kan. Kalau budak muda bolehlah tiup banyak lilin. Ni kita dah tua. Macam mana tiup lilin tu? Letaklah satu lilin dah lah kan. Ini umur 70 tahun 70 lilin nak kena tiup. Habis kalau umur 100 tahun Ustaz, 100 lilin lah. 1 lilin nak kena tiup. Baik ya. Kemudian menulis dengan pen yang makud. Menulis dengan pen yang makud. Makud ni maknanya terikat. Mim qaf. Mim qaf dal waw dal. Makud. Makud ni terikat lah. Menulis pen dengan pen tu terikat. Pen tu terikat jadi gunakan untuk menulis. Itu tak digalakkan lah. Biasanya kenapa diikat pen tu? Biasanya takut hilang. Biasanya kat pejabat macam tu lah. Kadang pen-pen diikat kan. Sebab pen ni kadang dia boleh berjalan. Kalau tak ikat pen kan, dia pen tu berjalan. Pindah ke orang sana, orang sini, orang sana, sini sebagainya. Bila kita nak pakai kat mana pen aku ni? Rupa dah sampai ke sana tu pen ni. Jadi sebenarnya tak digalakkan lah. Tak digalakkan menulis dengan pen yang makud, terikat. Kemudian bersikat dengan sikat rambut yang patah. Bersikat dengan sikat rambut yang patah. Ini bagi orang yang ada rambut lah. Yang tak ada rambut macam mana nak sikat Ustaz? Rambut licin berkilat dia, botak. Benda nak disikat Siapa rasa rambut dia botak tu, tak payahlah beli sikat. Buang masa yang beli sikat. Okay. Nanti cucu pun golaan. Atuk sikat apa tu? Rambut atuk pun tak ada. Apa atuk pun nak sikat kan? Kemudian tuan-tuan, tidak mendoakan kedua orang tua. Nampak? Tidak mendoakan kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Dengan dua bapa naklah buat baik kan? Salah satu cara buat baiknya tuan-tuan, mendoakan bapa. Allahumma filli zunubi wali walidayya walhamhuma kama rabbayani saghira. Macam tu. Kemudian memakai serban ta'ammum, duduk. Memakai serban dengan duduk dan memakai seluar berdiri. Memakai serban ketika duduk. Di tengah memakai serban ketika duduk. Nak pakai serban mesti berdiri. Macam tu. Kemudian nak pakai seluar pun, seluar kena berdiri, kena duduk. Jangan pakai seluar berdiri. Ramai yang kadang pakai seluar secara berdiri kan. Sebab apa? Bila berdiri ni lagi mudah, dia kata. Kemudian bakil dengan harta yang dimiliki. Bakil ataupun haji bakil. Haji bakil dengan harta yang dimiliki. Memang sesuai lah tu namanya haji bakil. Kan ketika yang itu yang anak yatim ni kan, dia hantar dua wakil lelaki kan. Dua wakil lelaki hantar untuk nak minta sumbangan. Kalau tu golak kita tengok kan. Macam-macam dia punya tu. Dia punya apa tu, berpura-pura sakit lah, macam-macam lah alasan dia.
Lepas tu dia kata budak-budak tak boleh pakai pegang duit, dia kata. Orang tua yang pegang duit. Macam tu. Lepas tu Pilamri pun tak, dia tanya pula, "Encik ni lelaki ke perempuan?" Kau tak kenal lah kami ni lelaki ke perempuan? "Minta maaf lah encik, saya dulu tak sekolah," kata Pilamri. Dan kemudian loket mana takdir dalam memberi nafkah kepada isteri atau keluarga atau boros. Ni semua tuan. Ni juga boleh menyebabkan kefakiran, bakil ataupun kedekut. Dengan isteri sendiri pun kedekut, berkira. Kemudian dengan keluarga sendiri pun kedekut. Tapi dengan orang lain boleh pula. Dengan keluarga sendiri kedekut, dengan anak sendiri kedekut, berkira. Tapi bila dia belanjakan kawan dia, boleh tak? Ada duit dia. Jadi dia ajak kawan dia makan, minum dan sebagainya. Tapi dengan bila orang rumah minta, isteri minta, anak minta dan sebagainya, belanja sekolah dan sebagainya, dia kata duit tak ada, duit dah habis. Kalau ada pun dia bagi sikit je, tuan-tuan. Ini benda yang ditegah lah. Ini semua tuan-tuan, ada banyak kan tuan-tuan? Lihat dalam kitab Kasyifah An-Najah, muka surat 82. Ini semua tuan-tuan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kepada kefakiran. Tu sebabnya kita tak digalakkan lah buat benda ni. Macam tu. Baik, kemudian teks asal adalah seperti berikut. Teks asal yang mana tuan-tuan? Teks asal yang tadi hadis yang di atas garisan tu. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Mas'ud. Okey, mana hadis dia, matan dia? Inilah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu zi'bu a'zamu? Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu summa ayu? Qala summa an taqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Qultu summa ayu? Qala summa antuzani khalilata jarika. Okey, ini dia punya matan hadisnya. Terjemahan dia ada kat atas tu tadi. Terjemahan di atas garisan tu, terjemahan dia tu. Ni teks atas ni matan hadis dia. Yang mana hadis ni diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Qala berkata, ya sa'atu Rasulullah, aku bertanya pada Nabi sallam, ayu zibu azam, mana dosa paling besar? Qala, Nabi pun menjawab, qala Rasulullah sallam, anta ja'ala lillahi niddan, bahawa kamu menjadikan Allah Ta'ala itu sekutu. Wa huwa khalaqaka, sedangkan Allah Ta'ala yang mencipta kau, menjadikan kamu. Summa ayu, kemudian apakah lagi? Qala summa antaqtula waladaka, kemudian bahawa kamu membunuh akan anak kau, khasyata, takut, ayyakula ma'aka, bahawa dia makan bersama kau. Takut anak makan bersama dengan dia. Kalau sini sebut anak lah. Tapi zaman sekarang bukan anak aja, malah orang tua pun ada. Mana anak tak suka mak ayah dia makan dengan dia. Anak tak suka mak ayah dia makan dengan dia. Mak ayah dia kena makan kat sudut lain, dia makan kat sudut lain dengan anak-anak dia, dengan isteri dia. Dia makan dengan isteri dia, makan sorok-sorok. Anak-anak mak ayah dia makan kat sudut tu, makan nasi dengan garam je. Nasi dengan garam. Nampak? Apalagi kalau orang tu dah tua pula. Macam tu. Ni namanya kata si tanggang lah. Si tanggang moden. Dah dengar kan si tanggang kan? Kisah si tanggang tu. Ni anak yang derhaka lah. Derhaka pada Allah Ta'ala. Ataupun derhaka pada mak ayah dia sendiri. Baik, kemudian summa ayun, kemudian apakah lagi? Antuzania khalilata jaraka, bahawa kamu berzina dengan perempuan yang mana perempuan itu adalah jiran kamu sendiri. Kadang orang tu dah ada suami. Banyak kes zaman sekarang ni. Jiran berkedudukan dengan jiran. Masing-masing dah kahwin. Yang ni pasangan dah kerja. Tapi yang tinggal ni lain pula kerja dia. Baik, kemudian
Daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, Atadruna ma aksara ma yudhilu nas al-jannah. Atadruna ma aksara ma yudhilu nas al-jannah. Taqwallah wa husnul khuluq. Atadruna ma aksara ma yudhilu nas an-nar. Al-ajwabi al-famu wal faraju. Maksudnya apa tuan-tuan? Rasulullah SAW berkata, Atadruna ma aksara ma yudhilu al-jannah. Apakah kamu tahu sesuatu yang paling banyak memasukkan masa mereka dalam syurga? Kamu tahu tak apa menyebabkan orang ni masuk dalam syurga banyak? Yang pertama, jawapannya taqwa Allah, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, husnul khuluq, baik akhlak. Baik akhlak. Ini ada dua benda lah yang menyebabkan seseorang itu mudah masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Kemudian atadruna ma aksara ma yudkhilun nas an-nar. Kamu tahu tak pula apa yang menyebabkan orang masuk neraka? Banyak orang masuk neraka. Kamu tahu tak? Jadi apa jawapannya? Al-ajwabi, iaitu dua rongga. Dua rongga menyebabkan orang tu masuk ke dalam neraka. Pertama, al-famu, mulut. Pertama, mulut. Yang kedua, al-faraju, farash, atau kemaluan lah. Kemaluan lelaki atau perempuan kan. Macam tu. Jadi dua benda ni menyebabkan seorang itu boleh terjerumus dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dua ni menyebabkan, jadi kena jaga-jagalah. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina tidak akan melakukan zina jika hatinya beriman pada Allah. Kalau orang tu ada iman kepada Allah, dia takut akan balasan siksaan nanti dia akan terima di akhirat besok, maka dia tidak akan berzina. Betul tak? Ingatlah dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu kan, apa yang Nabi jumpa dalam peristiwa Isra' Mi'raj antaranya? Antara yang Nabi jumpa dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah Nabi berjumpa dengan satu kaum, yang mana kaum tu dihidangkan dengan makanan yang enak, yang sedap. Kemudian dihidangkan juga makanan yang tak elok. Dua jenis makanan dihidanglah pada orang ini. Ni waktu Nabi dibawa masuk dalam neraka, tengok dan sesaan dalam neraka lah. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi dibawa ke dalam syurga, Nabi juga dibawa dalam neraka. Dalam neraka, Nabi ditunjukkan dengan satu golongan, mereka dihidangkan dengan makanan enak dan juga dihidangkan dengan makanan buruk. Dan mereka diberi pilih untuk menikmati makanan tadi. Apa yang mereka pilih tuan-tuan? Mereka pilih makanan yang buruk, makanan yang busuk, yang buruk, yang berulat. Makanan yang tak elok ni, yang dah basi, itu makanan tu yang dipilih dia. Makanan yang sedap ni, yang fresh semua, kita nak. Ayam golek ke, kan, kambing golek ke, semua dia tak nak. Dia tak nak. Dia yang buruk juga. Jadi Nabi SAW pun tanya dengan Jibril, ya Jibril, apakah masuk dengan golongan ini? Inilah golongan kau ya Muhammad. Ada isteri ataupun suami yang halal bagi dia, untuk dia bersonok-sonok melepas hawa nafsu dia, tetapi dia memilih kan pasangan dia yang bukan halal pada dia. Pasangan yang tak halal, mana dia berzina dengan orang itu, bersonok, kedudukan dengan orang itu. Inilah antara bentuk balasan lah yang dia akan terima besok di akhirat. Dan peristiwa Isra' Mi'raj, peristiwa yang benar berlaku, peristiwa yang betul, bukan cerita dongeng-dongeng, bukan cerita main-main. Nabi dah tunjukkan, dah ceritakan macam mana kesesaan dalam neraka tu. Itu pun kadang orang tak tahu kan. Orang tak tahu, orang don't know je. Orang masih lagi buat benda yang tak elok. Macam tu. Baik. Baik, kemudian yang terakhir malam ni, daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, man zana wa syaribal khamar nazallahu minhu iman kama yahlau insan al-qamis min ra'sih. Sesiapa yang berzina dan minum arak, Allah Ta'ala mencabut iman dia. Masya Allah.
Man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhu iman. Barang siapa yang berzina dan minum arak, Allah Ta'ala mencabut imannya masa itu. Kama sebagaimana yakhlahul insan, sebagaimana mencabut manusia akan komis baju min ra'si, daripada kepala dia. Macam mana seorang tu mencabut kan baju daripada badan dia, tarik ke kepala kan kita nak tanggalkan baju kan, macam tu. Begitulah ibaratnya orang yang berzina dia minum arak. Mana iman dia masa tu tak tahu. Kalau ditakdirkan dia mati masa tu, matilah dia. Mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Ta'ala masa tu. Itu bahaya dia tu. Tapi kalau dia dah habis minum arak, dah habis berzina kan, iman tu datang semula lah pada dia. Iman tu pasang lah. Tapi iman dia teruk lah. Ahli maksiat lah. Dia kaki maksiat lah masa tu. Walaupun dia ada iman, dia tetap mukmin. Tapi mukmin asi, mukmin yang melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Yang buat maksiat ni wajiblah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Baik, kemudian insyaAllah sekadar itulah perbincangan kita malam ini tuan-tuan. Cukup sampai situ. InsyaAllah akan datang kita masuk lagi tambihun. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Kalau ada soalan, tak ada? Tak ada. Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan ya fatta ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana futu arifin. Ta'assanna bi izzatil jabaru wa tasamna bi izzatil malaku wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamun. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa ta'unil bala bi lutfika ya latif ya khabir bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arfa'na al-bala wal ghala wal waba wal fasya wa ta'un wal munkar wa fitan wa suyut al mukhtalafati wa syari wal mihan ma zahara min qama bada min balaina hadza khasa wa min budari muslimin kafa wa amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.